Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Paris bagi keberangkatan rasmi ke Republik Perancis pada 13 hingga 14 Oktober 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan rasmi ke bawah Duli Maha Mulia adalah atas jemputan Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis. Negara Brunei Darussalam dan Republik Perancis telah menubuhkan hubungan diplomatik pada bulan Mei 1984 dan sejak itu kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama yang luas dalam bidang ekonomi, tenaga, pertahanan, pendidikan dan kebudayaan. Kali terakhir ke bawah Duli Maha Mulia berangkat ke Republik Perancis bagi keberangkatan rasmi adalah pada tahun 2008. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia di lapangan terbang Paris Orly dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Bernard Renaud Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam, dan Mr. Benoit Pichard Morillon, Deputy Prefect of Airport Security. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Puan Yang Terutama Datin Paduka Hajah Rakiah binti Haji Abdul Lamid alias Hamid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Perancis. Pentingnya pembangunan kepimpinan dalam persekitaran hari ini yang tidak menentu, tidak stabil, rumit dan sentiasa berubah. Matlamat ini boleh dicapai melalui kerjasama awam dan tentera sebagai pendekatan One Ministerial ke arah mencapai pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation seperti yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan 2021. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, semasa majlis penutupan program perkembangan eksekutif siri ke-18 bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan. Majlis diadakan di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Yang Berhormat juga menggariskan kepentingan untuk terus membangun individu yang berkaliber tinggi, profesional, boleh dipercayai dan mahir dalam mengemudi kerumitan untuk memenuhi jangkaan masa depan. Melayu Islam Berajat tegas Yang Berhormat akan kekal berperanan sebagai falsafah negara yang membimbing setiap keputusan bagi memastikan identiti negara yang unik dan terus terpelihara. 30 peserta menerima sijil tamat kursus program. Program selama 3 bulan yang dikendalikan oleh LKYSPP National University of Singapore dihasrat untuk menyediakan ilmu dan latihan kepada pegawai-pegawai kanan mengenai perspektif dan rangka kerja konsep dalam bidang dasar awam dan pengurusan. Kegagalan jantung adalah salah satu manifestasi penyakit kardiovaskular yang lazim berlaku. Penyakit ini terus meningkat dan keadaan kronik yang serius mengurangkan jangka hayat pesakit. Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut pada majlis pelancaran buku garis panduan kegagalan jantung kebangsaan negara Brunei Darussalam dan majlis makan malam gala perjumpaan saintifik tahunan ke-10. Majlis diadakan malam tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menambah, pada tahun 2019, data kegagalan jantung yang dikumpul di Hospital Raja Isteri Pengirat Anak Saleha menunjukkan 46% rawatan berkaitan kardiologi adalah disebabkan kegagalan jantung,
dan terdapat 16 kematian daripada 84 pesakit yang dirawat. Tahun lalu sahaja terdapat 120 rujukan kegagalan jantung baharu berbanding 88 rujukan baharu pada tahun sebelumnya. Majlis diteruskan dengan penyampaian buku garis panduan kepada wakil-wakil hospital dan institusi penjagaan kesihatan lain yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan. Sempena Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-9 yang akan berlangsung pada 19 Oktober ini, petang kemarin diadakan majlis pembukaan rasmi Pesta Konvo Politeknik Brunei PB. Pesta diadakan di PB Jalan Ong Somping. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datin Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi lembaga pengelola Politeknik Brunei. Pelbagai aktiviti diketengahkan termasuk pameran projek tahun akhir pelajar PB yang terpilih dan hari pemasaran kerjaya. Pesta Konvo diadakan sehingga 15 Oktober ini. Hari Kiamat merupakan antara 5 perkara gaib yang dirahsiakan waktu dan harinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kebanyakan tanda-tanda ataupun alamat-alamat kecil hari kiamat telah dan sedang berlaku dalam kehidupan. Khutbah Jumaat bertajuk Peringatan Sebelum Hari Kiamat menjelaskan tanda-tanda tentang menjelangnya hari kiamat merupakan satu hikmah yang paling besar kepada seluruh manusia. Ia merupakan tanbih ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang masih dipinjamkan usia dan kehidupan, kita hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita agar kita tidak lalai dan leka dengan urusan hal ihwal duniawi. Selagi kita masih diberi nikmat usia, kesihatan dan banyak lagi, marilah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amal ibadah dan amal kebajikan sebagai bekal untuk menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Kerana kita tidak tahu bilakah tiba masanya ajal itu datang memanggil kita. Mudah-mudahan dengan yang demikian kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mendapat husnul khatimah, yaitu kesudahan yang baik, dan bukan su'ul khatimah, yaitu kesudahan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Berat badan berlebihan, merokok, sejarah keluarga dan sejarah perubatan antara faktor yang menyumbang kepada kanser payudara. Bagaimanapun, inisiatif kawalan kanser, rangka kerja dan kemudahan pencegahan telah dilaksanakan di negara ini untuk menangani penyakit tidak berjangkit itu. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengarah Pusat Kanser Brunei Pantai Jerudong Specialist Center PJSC semasa ditemui RTB sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara bulan Oktober ini. Datuk Seri Laila Jasa Dr. Babu Sukumaran juga mengongsikan terdapat 3 jenis kanser dan beberapa maklumat penting seperti pengesanan serta penjagaan dan sokongan. Early detection is very important. That is the most important message. There is actually a lot of data, information saying that 1/3 of our cancer deaths, 1/3 can be prevented by early detection and routine screening in Brunei. Since October 2020, there are 3 cancers we do routine screening. One is breast cancer, because breast cancer is the commonest cancer in females. Number 2 is cancer cervix, which is mangkal rahim. And the third one is colorectal, usus. Dalam aspek penjagaan dan sokongan, bantuan yang ada berkisar dengan memberikan maklumat yang tepat untuk bantuan dari pelbagai kesihatan profesional. We play a crucial role in supporting patients diagnosed with breast cancer. Our roles include giving education by providing incredible information to the patients and their family members about the diagnosis, the treatment, and the possible side effects. We provide emotional support by listening to their concern and helping them cope with the emotional impact of a breast cancer diagnosis. Inisiatif Kesedaran Kanser Payudara di Pusat Penjagaan Brunei merupakan sebahagian daripada pendekatan keseluruhan negara mencegah dan mengawal kanser sekaligus menyumbang
kepada usaha untuk mencapai kualiti hidup yang tinggi, matlamat kedua Wawasan Brunei 2035. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam petang kemarin mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI Bukit Bendera Daerah Tutong. Brunei Darussalam untuk menjadikan negara kita di Brunei Darussalam. Di sini diupayakan ahli-ahli jawatan kuasa. Hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat WI. Majlis diisikan dengan ceramah bertajuk Manifestasi Cinta kepada Rasulullah yang antara lain menerangkan membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengikuti ajaran serta mengamalkan sunnah baginda. Filem Brunei Blitz merupakan festival filem paling lama beroperasi masuki tahun ke-7 berturut-turut. Ia sebagai platform untuk filem cereka bebas dan pawagam nasional dari seluruh dunia. Tahun ini, program filem cereka terdiri daripada tayangan baru dan tajuk retrospektif dari negara-negara terpilih seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina. Perkara itu diumumkan semasa sidang media filem Brunei Blitz kali ke-7. Sidang diadakan di Ibu Pejabat Filem Brunei Blitz di Plaza Atira. Festival filem akan diadakan pada bulan Disember tahun ini. Pertandingan dibahagi kepada dua kategori, iaitu kategori terbuka dan 96 Hour Blitz atau 96 Jam Blitz. Kedua-dua pembuat filem domestik dan antarabangsa berpeluang memenangi hadiah wang tunai RM3,000 bagi setiap kategori. Kategori terbuka akan menerima penyertaan bermula kemarin sehingga 10 Disember 2023. Brunei Film Blitz juga akan menganjurkan beberapa program dan acara baharu tahun ini. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya.